Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi melancarkan perjalanan majlis kita, mohon malam ini mohon semua jemaah mutekan mikrofon, offkan kamera dan sentiasa berada dengan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Ustaz dan semua jemaah, sahabat jannah yang dihormati lagi dikasihi. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Kuliah Isyak Agama Nur Iman melalui saluran Google Meet. Pada yang baru join, selamat datang, dan pada jemaah yang istiqamah dari kuliah maghrib tadi, tahniah kerana anda adalah pilihan Allah untuk direzekikan menduduki di dalam majlis ilmu ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan tajuk kita hari ini begitu rupanya kisah Nabi Adam. Majlis ini anjuran Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang berusaha penerusnya aktiviti Mansur dan barisan JK GNI. Bagi memberkati majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan segala hormat. Jadi persilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, Sabbit qulubana ala dinik, Kau tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, Kau ubahlah hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, Ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami Ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga menjadikan kita orang yang bersyukur. Hari ini kita masuk dalam bab yang ke-12 daripada kitab begitulah rupanya kisah Nabi Adam, iaitu malaikat bertanya tentang soalan malaikat ataupun hikmah malaikat ini bertanya tentang hikmah pelantikan Nabi Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah.
Malaikat bertanya tentang hikmah pelantikan Nabi Allah Adam. Maksudnya malaikat ni tanya kepada Allah, kenapa lantik Adam? Kenapa lantik Adam sedangkan Allah lebih mengetahui? Kan? Allah lebih mengetahui. Okey. Kak Normawati Zakaria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suwaya Mat Zahagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafi'ah Yaakob, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Uh, Kak Jamaliah Zainal Abidin, Kak Malia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malaikat. Dalam Al-Quran, ketika mana pertanyaan mereka bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan dan juga bukanlah bermaksud mengingkari. Ketika patung tubuh Nabi Adam dibiarkan berada di syurga sebelum ditiupkan roh kepadanya, Allah telah memberitahu para malaikat bahawa dia akan menjadikan Nabi Adam ini sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okey. Iaitu ketika mana ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ketika satu hari, waktu sebelum kita ni, ketika kita ingat, ada satu ketika sebelum Adam diciptakan lah, maka Allah berkata kepada malaikat bahawa aku nak jadikan khalifah. Nak jadikan khalifah. Dan kemudian, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Allah berkata, malaikat lalu berkata kepada Allah, adakah engkau nak menjadikan man yufsidu fiha? Adakah engkau nak menjadikan wahai Muhammad di bumi ini orang yang akan membuat bencana, membuat kerosakan, wa yasfikud dima, yang menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, yakni malaikat, nusabbihu bihamdika, yang selalu mensucikan kamu, bertasbih kepada kamu, bertahmid kepada kamu, wa nuqaddisu lak, dan selalu pula mensucikan kamu, bertasbih, memuji kamu dan mensucikan kamu. Dia kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah pun lalu menjawab balik, sesungguhnya wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Okey, daripada ayat Quran ini kita nak bagi tahu bahawa malaikat ni tanya kepada Adam. Malaikat tanya kepada Allah, adakah kamu nak menjadikan di muka bumi ini ada satu makhluk yang menghancurkan muka bumi? Yang maksudnya manusia ni yang kamu nak ciptakan ni, adakah satu makhluk yang akan menghancurkan, yang menumpahkan darah? Kenapa tak jadikan kami je? Kami ni malaikat yang memang selalu bertasbih, bertahmid, bertakdis. Allah jawab, sesungguhnya aku tahu. Daripada apa yang aku tahu, apa yang kau tak tahu. Maka Allah mengungkapkan perkara ini, apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Maksudnya, Allah telah mengungkapkan perkara yang akan berlaku masa hadapan dengan menggunakan ismu fa'il. Dengan kata nama dalam bentuk timbangan, iaitu ja'il. Iaitu menjadikan. Ja'il itu yang menjadikan. Menjadikan di situ disebut sebagai perkataan, dikata perkataan yang menunjukkan masa hadapan. Benda belum berlaku. Walaupun dia ambil ismul fa'il, tapi dia ambil perkataan itu adalah benda yang belum berlaku. Maksudnya, aku akan menciptakan manusia. Aku akan menjadikan di muka bumi nanti, fil ardi, bumi ini, khalifah. Khalifah. Iaitu kata nama bentuk timbangan fa'il. Iaitu pada perkataan ja'il.
yang menunjukkan ketetapan dan kesinambungan. Sebaliknya, Allah tidak menggunakan fi'il mudhari' dengan kata kerja kala kini. Contohnya sa'aj'alu. Patutnya kalau ikutkan dalam bahasa Arab, maka kita akan menggunakan aku akan menjadikan. Aku akan menjadikan. Patutnya gitu kan? Contohnya sa'aj'alu, aku akan menjadikan. Menunjukkan keadaan yang akan atau sedang berlaku. Hal ini demikianlah. Hal demikianlah kerana perkara tersebut tetap dan tidak berubah. Namun terdapat pengakhirannya dan tidak pula perulangannya. Sememangnya setiap apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Oleh itu Allah telah mentakdirkannya dan berkehendak yang menjadi yang demikian. Maka dia telah memilih perkataan yang menunjukkan kesempurnaan pada ketetapannya. Justru Allah berfirman, inni ja'il. Sepatutnya Allah nak bagi tahu perkataan sa'aj'alu, aku akan menjadikan. Tapi Allah letak perkataan ja'il, aku yang menjadikan. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa memang benar-benar Allah akan ciptakan. Memang benar-benar Allah akan ciptakan. Allah akan jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Sementara perkataan yang dimaksudkan perkataan al-ard, iaitu bumi, yang disebut dalam ayat di atas menunjukkan bumi yang kita ketahui. Maksudnya bukan bumi di planet lain. Bukan bumi ataupun tanah yang berada di syurga, tidak. Di bumi, maksud di fil ard, di bumi ini adalah bumi kita ni. Bumi yang kita ketahui hari ini. Allah menciptakannya dan menyediakannya untuk kehidupan khalifah di atasnya dengan pelbagai kehidupan yang berbeza. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya maksudnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahawa khalifah ini akan tinggal di syurga hanya sementara waktu. Hanya sementara waktu. Dan dia tidak diciptakan pada peringkat awalnya dan tinggal di situ. Namun sebenarnya diciptakannya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi dan tinggal di atas sana dan untuk memakmurkan dan memperelokkannya. Sebenarnya Allah cipta manusia ni walaupun di syurga, tapi Allah sebenarnya telah awal lagi bagi tahu malaikat, aku nak jadikan manusia ini, iaitu Adam ini, bukan di syurga tetapi di muka bumi, iaitu dunia ni. Dunia ni. Kata-kata Allah inilah adalah untuk memaklumkan kepada malaikat. Dia hanya memberitahu perkara ataupun mereka tentang perkara yang akan dilakukan supaya mereka dapat mengetahui tentangnya. Jadi di sinilah kita akan nak tanya bahawa Adam ini bukanlah diciptakan untuk di syurga. Asbab saja malaikat, Adam ini termakan buah larangan, bahkan itu sebagainya. Tetapi sebenarnya jauh daripada awal lagi, sebenarnya Allah memang telah meletakkan keinginannya untuk menjadikan Adam sebagai khalifah bukan di syurga tetapi di atas muka bumi yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Okey. Khalifah. Okey, sebalik makna khalifah. Kita nak tahu bahawa sebalik pertanyaan malaikat tadi. Pelik tak? Macam mana malaikat tahu sedangkan makhluk yang bernama Adam belum lagi diciptakan? Bagaimana dia tahu pula yang Adam akan dan keturunannya akan merosakkan ke bumi ni? Sedangkan dia tak tahu lagi satu mana bentuk khalifah pun tak tahu. Okey, makna di sebalik persoalan malaikat, para malaikat telah mendengar kata-kata Allah yang ditujukan kepada mereka, lalu mereka mengetahui bahawa khalifah tersebut bakal tinggal di muka bumi. Oleh itu mereka bertanya kepada Allah melalui firman Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, adakah engkau, wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat bencana dan kerosakan dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Pertanyaan mereka ini, ataja'alu fiha, ini adalah bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan bukanlah bermaksud keingkaran. Di sini bukanlah nak ambil lebih tahu daripada Allah. Cuma nak tanya tu supaya mendapat tambah hikmah, ilmu. Bukanlah dengan maksudnya bertanya itu bukanlah ingkar. Maknanya nak tahu itu hanyalah kerana nak mengetahui dan tambah pengetahuan. Kerana mereka tidak pernah mengingkarinya, iaitu malaikat tidak pernah mengingkari Allah dan menentang segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ialah satu makhluk yang sangat beradab dengan Allah
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 27, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah, dan mereka yakni malaikat tidak pernah mendaluinya dengan perkataan, dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kat sini malaikat tanya ni bukan untuk ingkar, tak. Tak mungkin, wa'iyyazubillahi min zalik. Tak mungkin berlaku, kerana malaikat adalah hamba ataupun satu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Okey. Pertanyaan kepada malaikat ni, pertama sekali yang kita nak tahu, pertanyaan malaikat kepada Allah ini adalah berbentuk kepada khalifah. Khalifah di muka bumi. Pertama sekali yang kita nak tahu makna khalifah. Khalifah ni makna dia bukan pemerintah. Itu pertama sekali. Khalifah maknanya bukan pemerintah. Tetapi khalifah ini bermaknanya adalah bermakna khalifah itu adalah makna bagi disebut sebagai pengganti. Khalifah yang sebenar adalah maknanya pengganti, iaitu pengganti yang sebelumnya. Maksudnya bila ada pengganti, menunjukkan ada yang ada sebelumnya. Jadi khalifah ni bukan maknanya pemimpin saja. Dia memang nak sebut sebagai pemimpin yang mentadbir muka bumi. Tapi makna khalifah yang sebenar adalah khalifah. Contoh dalam fiqh, kita dalam solat, ada satu fiqh dalam solat dipanggil fiqh ibadat, iaitu dipanggil sebagai fiqh solat dipanggil istikhlaf. Istikhlaf ni dia tukar imam. Dia tukar imam. Tukar imam ni sebab tu istikhlaf, menukar imam, menggantikan imam dengan imam yang lain. Imam yang lain. Itu namanya istikhlaf. Bila sebut istikhlaf, maksudnya dia ganti. Ganti. Sebab itu kalau doa pula inna lillahi, kalau kita dapat musibah, barang siapa yang ditimpa musibah, dalam hadis Muslim, maka dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ganjarkanlah pahala bagi musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah. Perkataan akhlif, khalifah, wa akhlif li, gantikanlah ya Allah yang lebih baik. Maksudnya imam terbatal boleh, ataupun istikhlaf dia macam-macam lah cara. Dia macam-macam cara lah istikhlaf ni. Tukar imam yang lain. Itu maksudnya perkataan yang bab ni lah. Bab istikhlaf lah. Mungkin kalau biasanya orang belakang imam kena faham lah. Kena faham kalau imam tu mungkin dia terkentut, ataupun imam tu sendiri dia ada tiba-tiba datang tarik cicak kat belakang dia dan sebagainya. Maka belakang kena ambil cepat. Kena ambil tahu perihal imam di depan. Nak menggantikan imam. Ataupun dalam bab yang lain juga. Okey, itu maksudnya. Okey, istikhlaf maknanya tukar. Satu poin lain lah, kita jamak itu kita cerita fake dalam bab lain. Okey, jadinya dalam Al-Quran lagi, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ, maka telah berkata Nabi Musa. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Nabi Musa ni saat mana nak naik gunung Tursina, maka ketika itu nak naik gunung Tursina selama 40 hari untuk ambil kitab Taurat. Kitab Taurat, maka dia berkata Nabi Musa kepada saudaranya iaitu Harun, ukhlufni, perkataan khalifah dah keluar, ukhlufni, wahai Harun, kau gantikan aku kejap jadi ketua. Kau gantikan aku, ukhlufni. Maksudnya, patutnya dia khalifah, dia yang jadi ketua, tapi dia ukhlufni, kau tukar kejap aku. Supaya jadi ketua. Jadinya, sama istikhlaf. Patutnya ketua tu imam, tapi dia minta ganti orang lain. Dalam masa solat, waktu solat. Jadi begitu juga dengan, patutnya Nabi Musa ketua, tapi dia minta supaya gantikan dia kejap untuk jadi khalifah. Ukhlufni dipanggil. Jadi ini gantikan. Perkataan disebut sebagai summa ja'alnakum, dia kata kemudian kami umat Muhammad. Kalau kamu ni orang yang jahat, summa ja'alnakum khala'if fil ard. Kemudian kami jadikan kamu umat Muhammad sebagai khala'if, sebagai pengganti. Bagi siapa dia? Khala'ifil fil ard, pengganti pada orang umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kamu sebagai pengganti kepada umat-umat yang dibinasakan sebelum ni. Wahai Muhammad, kamu umat Muhammad menjadi khalifah ataupun khalaif sebagai pengganti bagi umat-umat yang binasa sebelum ni. Jadi umat-umat sebelum ni
kita sebagai umat Muhammad adalah sebagai khalaif, pengganti. Yakin jadi kat sini, makna khalifah, akhir khalafa maknanya adalah pengganti. Pengganti. Jadi itu dah kena tahu Okey. Sebab itu sebelum kita nak mengetahui tentang perkataan istikhlaf khalifah, maka kita kena tahu yang pertama sekali, maka khalifah itu adalah bermakna pengganti. Pengganti. Okey, bila kita sebut tentang bagaimana Adam, bagaimana malaikat ni, kan? Dia menjelaskan bahawa malaikat memang tak pernah mendahului Allah dan bahkan tidak mengingkari segala perintah Allah. Kan? Dan hal ini demikian kerana Allah telah menciptakan mereka semata-mata untuk beribadat, untuk mentaati dan bertasbih kepadanya. Sesungguhnya mereka memahami setiap firman Allah yang ditujukan kepada mereka tentang pelantikan Nabi Adam sebagai khalifah. Sesungguhnya makhluk di hadapan mereka ini bakal menjadi khalifah, pengganti. Disebut sebagai pengganti yang menjadi ketua di muka bumi ini, yang memakmurkan muka bumi ini. Sesungguhnya makhluk di hadapan mereka adalah sebagai pengganti, sebagai ketua di muka bumi, dan juga sebagai makhluk di hadapan mereka ini bakal menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Lalu mereka ingin mengetahui akan hikmah pelantikan tersebut. Hikmah pelantikan tersebut. Okey. Okey, terus ya. Okey, jadinya mereka seolah-olah, dan sekat ayat kat sini, dia seolah-olah mereka macam mengetahui yang uniknya. Baru persoalan muncul. Bagaimana malaikat ni macam seolah-olah tahu siapa yang Allah nak ciptakan. Yang tu unik. Mereka seolah-olah menyoal dengan berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami tahu. Seolah-olah macam itulah. Kami tahu bahawa sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Sesungguhnya tidak ada pula sebarang kesalahan bagi setiap perkara yang kau ciptakan. Berkehendak dan juga perbuatan engkau. Justru kau akan menjadikan makhluk ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ya? Jadi, maka dia kata, ini juga tetap betul. Dia sama juga dia kata, kami sangat yakin dengannya. Akan tetapi kami ingin mengetahui, itulah maksudnya. Kami ingin mengetahui hikmah dari pelantikan ini agar kami beroleh pengetahuan tentangnya. Kami tahu bahawa kamu jadikan Adam begini, Adam di muka bumi ini yang mempunyai nafsu, yang nanti akan jadi datang pertumpahan darah, yang ada nafsunya, yang ingin makan sebagainya. Tapi kami cuma ingin nak tahu juga apa hikmah sebenarnya kamu jadikan orang-orang begini di muka bumi. Kenapa tak jadikan kami? Kan lagi mudah macam kami. Kenapa kamu tak jadikan kami? Sebagai kami ini orang yang memang begini. Kami ini kan orangnya lebih malaikat kan lebih mudah kalau dekat bumi, tak pernah bergaduh, hatinya bersih, ikhlas, orang ibadat pun ikhlas. Kan lebih mudah, bumi pun tak rosak. Kan contoh macam itulah. Bukan nak melawan, cuma nak tahu apa hikmah. Apa hikmah dan daripada kejadian makhluk iaitu nama Adam. Yang di muka bumi yang terang-terang akan merosakkan muka bumi ini. Ketika para malaikat menyoal kerana ingin tahu, mereka juga ada menyebut dalam soalan mereka itu yang sesuatu yang bakal terjadi daripada pelantikan Adam, iaitu kerosakan di atas muka bumi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Soalan inilah. Apakah engkau wahai Allah, Tuhan, ya wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah dan berbunuh-bunuhan, padahal kami inilah senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Okey. Jadinya, ketika itulah maka sesungguhnya para malaikat hanya membandingkan sesuatu perkara yang akan dirisaukan oleh sesuatu dengan sesuatu perkara yang akan berlaku selepas daripada pelantikan khalifah. Okey, jadi kita dah fahamlah bahawa sebenarnya malaikat bertanya ini bukan kerana dia tak faham, bukan kerana dia nak mengingkari Allah, tapi dia nak tahu kenapa hikmahnya. Jadi kalau kita nak soal seorang, mungkin kita waras ni, kita ni ada ketua, dia buat macam ni. Kita bukan nak mengingkari ketua ni, tapi kita nak tanya kenapa kan? Bukanlah kita rasa bahawa kita bertanya sesuatu orang
tentang hikmah buat sesuatu perkara nanti, bukanlah kita, macam contohnya ada seorang ni dia nak tahu hikmah berpuasa. Semestinya kalau nak tahu pun hikmah berpuasa ni, kadang-kadang tahu itu perintah Allah, tapi ada orang nak tahu juga. Dia cuma ingin tahu untuk dapat mengetahui hikmah. Sebenarnya kenapa Allah ciptakan manusia macam ni? Kita tengok hikmah. Okey. Jadinya, dia cuma menguatkan keadaan hati-hati mereka supaya mereka dapat tahu kelebihan dan juga sebenarnya apa sebab Allah ciptakan manusia di muka bumi ini. Dan kemudian mereka ialah hamba Allah yang senantiasa bertasbih, memujinya, mensucikannya, dan kehidupan mereka hanyalah semata-mata untuk beribadah dan berzikir kepadanya. Mereka tidak berasa jemu. Saya baca je dulu. Mereka tidak berasa jemu, letih dan penat melaksanakannya. Selain itu, mereka juga seolah-olah bercakap kepada diri sendiri bahawa setiap makhluk yang bakal diciptakan oleh Allah semestinya menjadi seperti mereka yang senantiasa beribadat. Sepatutnya macam nak cakap bagi tahulah. Patutnya kan mudah ya Allah kalau pada jadikan makhluk ni, semua jadi macam kami ni. Senang. Semuanya taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada kamu. Kan senang. Itulah maksudnya. Senantiasa berzikir pula. Beribadat, bertasbih. Tidaklah seharusnya mereka berhenti dari melakukan walaupun seketika. Sesungguhnya kehidupan ini tidak bermakna bagi setiap makhluk yang berakal. Melainkan hanya beribadat, berzikir dan bertasbih kepadanya semata-mata. Namun sebaliknya, khalifah ini yang akan dijadikan yang berada di muka bumi selama-lamanya ini dan tidaklah akan menjadikan mereka seperti senantiasa beribadat. Oleh itu bagaimana mereka pula menjadi khalifah. Okey, persoalan ni dikata bahawa dengan persoalan ini lalu mereka menyoal Allah untuk mengetahui hikmah kenapa dijadikan manusia yang ada nafsu, yang boleh berbunuhan, yang boleh merosakkan muka bumi ni. Para malaikat hanya ingin mengetahuinya. Ini saja dalam tajuk ni, cuma nak bagi tahu bahawa malaikat dia bertanya bukan untuk mengingkari, tetapi malaikat bertanya di sini hanyalah untuk mengetahui tentang hikmah. Jadi dekat sini kalau kita dalam Islam membenarkan kita bertanya. Ustaz, saya nak tanya sikit. Kalau contohnya kita ada satu benda yang kita tak faham yang bos kita buat, kita bukannya melawan tapi nak tanya, kenapa warna biru? Kan warna putih lagi lawa. Oh, warna biru ni sebenarnya dia begini. Kita tanya tu kadang-kadang bukanlah kita nak melawan bahawa putih lebih cantik. Cuma tak pelik. Kita tahu bahawa memang orang yang design ni sebenarnya lebih pandai. Cuma kita nak tahu kenapa kau buat warna biru? Oh, saya buat warna biru ni sebab dia lebih gini. Nampak. Maksudnya bertanya untuk mendapat tahu hikmah. Bertanya untuk mendapat tahu hikmah. Contohnya kita tengok orang buat kek. Ni guru kita tengah buat kek. Kita ni baru belajar buat kek. Jadi dia buatlah, dia letak minyak dulu contoh kat atas tu. Kita bertanya, boleh tanya tak kenapa kena letak minyak sebelum tu? Kita bertanya bukan untuk kita mengingkari, untuk kita lebih pandai daripada dia. Kita bertanya tadi tu untuk kagum. Kenapa kau letak minyak? Patutlah saya tak letak minyak dulu, contoh macam tu lah. Kenapa letak minyak? Kita bertanya, kalau aku letak minyak sebab begini, sekian. Sebab dia tanya tu bukan untuk menjadikan dia lebih lawan tokeh, tidak. Tapi niat malaikat bertanya tadi seperti kita bertanya, ada orang bertanya nak belajar, patutlah. Okey. Maksudnya patutlah letak begitu. Maka dia pun tanya, kenapa kau letak begitu? Kenapa kena tumis macam tu kan? Maksudnya bertanya kenapa tumis begitu bukanlah mahu kita lebih pandai menumis. Maka kita bertanya itu kerana nak tahu hikmah menumis. Kenapa begitu caranya? Begitu caranya. Okey, boleh faham. Maksudnya beginilah tajuk yang ke-12 ini. Para malaikat sebenarnya tidak menentang Allah. Malaikat melalui kata-kata malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka tamakkan kuasa. Kerana mereka pernah berkata, kenapa tak jadikan kami sebagai khalifah? Bukanlah maksudnya dia ni tamak. Malaikat tamak. Dan dekat langit pun dia jadi penghuni langit. Dekat bumi pun nak jadi khalifah. Maka ya Allah teruknya perangai malaikat ni. Sampaikan dia nak rasa bahawa kami patut menjadi, bukannya manusia tidak. Malaikat cuma bertanya rasional. Betul kan? Kat ni rasionalnya. Supaya mengetahui apakah rasional. Supaya kuat imannya. Tetap kita punya pendirian kita. Okey. Bila kita dah tahu kan kita rasa okey.
Oh, okey. Kita kalau nak buat sesuatu benda, kalau kita tak tahu sebab dia, kadang-kadang tak seronok buat kerja. Tapi kalau kita sebagai suami kan, masak balik rumah. Kenapa masak bang? Masak je lah kan. Kita bukan tak nak masak. Kita cuma cakap, kenapa kena masak banyak? Masak je lah, melawan pula. Bukan melawan. Masak tadi tu nak tahu sebab apa. Oh, mak saya nak datang malam nanti. Malam nanti mak saya nak datang. Kita cuma nak tahu apa rasional saya kena masak banyak. Sebagainya, kita memang kena taat dengan suami. Tapi kita kena tahu juga rasional sebab kenapa kena masak banyak. Supaya kita buat kerja ni lebih seronok. Lebih tahu kenapa asbab dan hikmah yang kita lakukan. Okey. Jadinya kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka tamakkan kuasa sebagai khalifah di atas muka bumi ni sebab dia nak ambil. Sebab kata kenapa tak jadikan dia jadi khalifah? Bukan itu. Seolah-olah mereka berkata, kenapa kau tidak jadikan kami? Kita jangan cakap macam tu lah. Maka macam seolah-olah kita nak cakap dengan mereka, kenapa engkau tidak menjadikan kami sebagai khalifah di atas muka bumi sedangkan kami lebih layak? Oh tidak, malaikat tidak begitu. Sedangkan kami lebih layak dari orang lain dengan jawatan khalifah di muka bumi ni, kerana kami paling layak daripada mereka. Mereka ni lakukan kerosakan serta menumpahkan darah, sedangkan kami pula suka beribadat, berzikir, bertasbih dan juga kepada engkau. Maka lantiklah kami sebagai khalifah dan jangan lantik dia. Bukan. Malaikat bukan begitu. Kita kalau faham maksud macam tu, kita kalau jahat kita boleh faham maksud malaikat macam tu. Tapi malaikat tidak bermaksud begitu. Kata-kata para malaikat tidak difahami dengan kefahaman sebegini. Tidak mungkin. Kerana jika mereka benar-benar dan betul-betul menghendaki jawatan khalifah ini, nescaya mereka akan menentang Allah dan menghalang kehendaknya. Namun mereka tidaklah sebagaimana yang dikatakan tadi. Maka semestinya Allah telah menjadikan fitrah mereka tidak ada kecenderungan ke arah memiliki sesuatu dan kekal memilikinya, serta tidak ada kemahuan untuk mengambil manfaat daripada dunia. Justru jelaslah bahawa mereka tidak langsung berkeinginan untuk dilantik menjadi khalifah dan tidak mahu sebarang pemilikan, pemanfaat dunia dan tidak berhajat kepada sebarang keperluan. Sesungguhnya keutamaan dan cita-cita mereka hanyalah cenderung kepada satu matlamat, iaitu untuk beribadat dan berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi hari ini tajuk dia cuma itu sajalah. Simple kan? Tapi agak berpusing-pusing, cuma nak bagi tahu bahawa dia cuma nak tahu hikmah. Jadi kalau kita juga sama, kalau kita nak jadi orang yang pekerja yang hebat, yang sebagainya, maka kita dibenarkan untuk bertanya hikmah. Hikmahnya. Okey, lalu bab yang ke-13 ni barulah poin yang sebenar yang kita kena belajar sungguh-sungguh dan kita kena tahu bahawa khalifah, kerosakan dan pertumpahan darah. Kenapakah malaikat boleh mengetahui tentang khalifah, kerosakan dan pertumpahan darah? Okey. Bila sebut khalifah dan pertumpahan darah, maka ketika itulah, maka bagaimanakah malaikat boleh tahu? Yang ini yang pertama sekali, bagaimanakah malaikat boleh tahu tentang sesungguhnya dia kata manusia ni boleh menumpahkan darah. Setelah para malaikat bertanyakan tentang Allah tentang hikmah pelantikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, mereka turut menyebut dalam pertanyaan mereka tentang apa yang dilakukan khalifah tersebut, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah wahai Allah, engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah menyebut, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, wahai malaikat. Persoalan, bagaimanakah para malaikat mengetahuinya? Yang ini persoalannya. Bagaimanakah para malaikat mengetahuinya? Sebelum ini, kita telah pun menyebut bahawa pendapat yang tepat daripada ayat Quran adalah bumi tidak pernah didiami oleh makhluk yang berakal sebelum Adam. Tak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahawa bumi ini pernah didiami oleh makhluk yang berakal sebelum Adam. Sebaliknya, makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini terdiri daripada pelbagai jenis
namun mereka tidak berakal dan ditaklifkan. Pada hakikatnya, bumi ini telah tersedia untuk menerima kedatangan khalifah buat kali pertama dan akan dimakmurkan oleh zuriat keturunannya. Maka inilah yang menunjukkan bahawa sebarang kerosakan dan pertumpahan darah belum pernah berlaku di atas muka bumi. Oh, itu pandangan yang disebut sebagai pandangan yang paling natural. Tidak berlaku, tidak ada hadis, tidak ada satu riwayat dalam Al-Quran sekalipun menunjukkan. Jadi bagaimana pula malaikat mengetahui perkara yang dipersoalankan itu? Okey, jadinya walaupun disebut tentang perbuatan itu tidak berlaku pada zaman Nabi, zaman sebelum Nabi Adam lagi, tapi kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya kami telah memilih. Inna astafa. Sesungguhnya kami telah memilih. Memilih siapa dia? Iaitu Adam. Wa Nuhan dan Nuh. Dan kemudian wa ala Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim, keluarga Imran 'alal 'alamin. Maksudnya Allah telah memilih. Siapa yang on kamera boleh nilai kalau yang ni bahayanya. Okey, boleh unmute. Okey. Jadinya kemudian dikata bahawa melebihi segala umat yang ada pada zaman masing-masing, Allah telah memilih. Maksudnya perkataan dalam surah Ali Imran ayat 33 ni, Allah telah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim sebagai yang mendiami bumi ini. Maksudnya perkataan memilih. Kebiasaan di pemilihan itu berlaku apabila wujud ramainya calon. Sebab tu dikatakan inna astafa, memilih. Sebab tu kalau dikata bahawa kenapa dalam wujudnya Nabi Allah bagi pilih. Allah pilih Adam. Sebelum bila disebut Adam, Allah memilih dan khalifah. Khalifah tu pula menggantikan, maka di sini wujud secara tafsirnya. Ulama-ulama mufassirin, di antaranya sebahagian ulama tafsir meletakkan bahawa secara logik yang iaitu sekiranya dikatakan sebelum penciptaan Adam sudah wujud makhluk seperti biasa. Maka ada juga ulama, walaupun Dr. As-Salah mengatakan bahawa secara literalnya Al-Quran tidak pernah menunjukkan ada makhluk sebelum kita, tapi secara ilmu tafsir dan secara logiknya tidak lari juga. Maksudnya tidak juga membuka kemungkinan, tidak juga menutup kemungkinan bahawa ada makhluk sebelum Adam yang berakal juga. Walaupun Allah tak pernah sebut secara terang bahawa ada makhluk sebelum Adam, maka tidak juga menutup kemungkinan bahawa dalam ayat Quran ini disebut Allah memilih Adam ini sebagai penghuni muka bumi ini. Bila sebut memilih, mesti ada pilihan. Bila sebut memilih Adam, maknanya ada banyak yang lain. Tapi Allah pilih Adam. Maksudnya, letak perkataan inna istafa, sesungguhnya dia memilih. Perkataan istafa itu maknanya adalah perkataan memilih salah satunya. Dan syarat memilih itu mesti ada lebih daripada perkara yang dipilih. Contohnya, dia dipilih. Tan Sri Yaakob telah dipilih sebagai ini. Maksudnya bila dia dipilih, menunjukkan ada calon-calon yang lain. Ini dalam bahasa Arab. Okey, kalimat ini. Walau bagaimanapun, bagi dalam surah Al-Baqarah 30 ini, walau bagaimanapun bagi mengharmonikan pendapat ini, maka sesuailah kita katakan kekuatan. Kebanyakan ulama menyebut bahawa kalau dikata bahawa Adam bukanlah, boleh dikatakan tidak menutup kemungkinan Adam adalah makhluk pertama yang disebut manusia yang paling sempurna. Tetapi bukanlah Adam adalah makhluk manusia yang pertama. Dia juga disebut sebagai kemungkinan Adam juga manusia sempurna yang pertama kali diciptakan Allah, yang paling sempurna dan paling baik kejadiannya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada spesies-spesies yang lain sebelum Adam. Itu yang pertama. Yang pertama. Okey. Yang kedua, kenapa ada malaikat boleh tahu pula makhluk yang boleh menghancurkan muka bumi? Sebab dulu ada juga makhluk macam Adam, tapi dia tak sempurna sangat. Yang kedua pula, kerana ada saja satu pandangan
yang mengatakan bahawa sebenarnya menurut perangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mana sebelum penciptaan Adam di muka bumi ini, maka bumi ini didiami oleh para jin. Bumi ini juga ada juga makhluk. Bukannya binatang je. Dekat bumi ni ada nama makhluk yang dulu asal sebelum bumi. Manusia ni iaitu jin. Ingat, ada jin yang ada di muka bumi ni yang sebelum lagi Adam turun muka bumi, ada jin lah kat muka bumi ni. Itu pandangan Ibnu Abbas. Maka jin lah sebenarnya yang telah merosakkan dan juga menumpahkan darah. Darah sehingga menjadi sebagai satu parameter bahawa malaikat kata manusia ni perangai dia macam jin. Ada nafsu, ada akal. Sebab tu dikata bahawa jin ni dia adalah satu makhluk yang merosakkan bumi ni. Yang menumpahkan darah juga, berbunuhan. Jadi dikata bahawa ketika itulah maka sebelum Adam diciptakan, maka jin-jin ini dibuang di 3 tempat. Ini Ibnu Abbas punya pandangan. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ini ayat 30 ini, dan juga surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Kahfi ayat 50. Menceritakan bahawa pada tafsiran surah At-Tabari meletakkan bahawa syaitan, jin-jin dibuang kepada 3 tempat. Yang pertama, lautan. Jin yang kedua ini ketika sebelum ada diturunkan ke muka bumi, jin telah diletakkan di lautan dan diasingkan di pergunungan dan juga dan diasingkan di kepulauan. Kepulauan 3 tempat. Iaitu jin ini dia asingkan di tempat, satu jin diasingkan di kawasan pergunungan dan jin yang lainnya diasingkan di kawasan lautan dan jin yang sebahagiannya diasingkan di kawasan perkepulauan. Kepulauan. Itu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sebelum ada rupanya pertama manusia yang lain. Tapi bukan manusia yang sempurna macam Adam. Sebab tu dipanggil dipilih. Yang kedua, Ibn Abbas kata bahawa sebenarnya makhluk yang sebenarnya dikatakan menghancurkan muka bumi sebelum ni adalah jin. Adalah jin. Jadi itu di antara pandangan. Dan pandangan yang ketiga pada hakikatnya, dikata untuk menjawab soalan ini, maka dikata tidak akan memetik penjelasan cerita tolak. Yang ketiga ditolak pandangan yang kedua tadi. Kedua dan pertama. Maka diambillah pandangan, maka dikata di bumi ini sebelum kedatangan dihidupi kedatangan Nabi Adam, iaitu jin ataupun Al-Han, sejenis makhluk yang tidak berasal dari jin, sesungguhnya tidak berlaku peperangan antara jin dan Al-Han. Mereka saling berbunuhan antara satu sama lain dan sehingga berlakulah kerosakan dan pertumpahan darah. Kemudian Allah menurunkan iblis ketika itu. Jadinya ingat, yang ini Dr. As-Salah ambil sebagai cerita. Jadi apa pandangan Dr. Salah Al-Khalidi ni, Abdul Khalid Al-Khalidi ni? Kita bahawa dikata kami tidak tahu daripada dikata cerita ini dan daripada manakah pandangan yang paling tepatnya diambil adalah pandangan yang ketiga, iaitu manakah malaikat mengetahui tentang kerosakan di muka bumi ini dan bagaimanakah malaikat mengetahui perkara ini sedangkan belum pernah berlaku. Pertumpahan darah. Pandangan yang paling kuat dikata kita mengatakan bahawa kemungkinan para malaikat hanya menyangka hal tersebut dengan firasat kepercayaan mereka yang begitu tajam serta pandangan hati mereka yang begitu kuat dan hebat. Begitu jugalah dengan kebijaksanaan yang ada pada mereka. Sesungguhnya mereka telah menyaksikan setiap proses dan peringkat proses kejadian patung Adam yang telah dilaluinya. Okey, ingat pertama sekali pandangan adalah kerana dikata bahawa ada Adam, adalah makhluk yang lain selain Adam. Yang macam manusia. Yang kedua dikata jin yang bergaduh sama sendiri. Dan yang ketiga adalah memang tak ada pun yang pertama dan yang kedua tu. Yang kedua, yang ketiga ni adalah pandangan yang paling sahih, iaitu malaikat ini Allah yang letakkan insting dan firasat dalam hati dia bahawa Allah sendiri yang letakkan firasat, Allah sendiri yang letakkan insting dalam jiwa-jiwa malaikat supaya bertanya soalan tersebut. Dan insting yang kuat itulah datangnya melihat patung Adam yang telah diciptakan, bahawa Adam yang sekian-sekian, ada nafsu sekian-sekian, ada kehendak sekian-sekian yang akan boleh merosakkan muka bumi. Boleh faham tak?
Ya, jadi mereka telah menyaksikan daripada bermulanya segegam tanah. Dia yang, malaikat yang ciptakan, malaikat yang buat, malaikat yang laksanakan projek ni. Jadi malaikat tahu bagaimana reaksi akan datang makhluk yang bernama manusia ni. Sedangkan dia kata tanah tersebut yang menjadi unsur bumi yang tiada kualitinya. Sedangkan mereka diciptakan daripada cahaya. Cahaya menjadi unsur yang halus bersinar yang menjadikan sinar itu cahaya. Sehingga tahap yang tinggi yang menyinari segenap kawasan. Justru terdapat perbezaan yang sangat ketara sekali dan unsur cahaya yang tinggi dan unsur tanah yang tetap. Yang tidak tetap. Maksudnya bahawa dikata bahawa dia melihat manusia ni ada rongga, manusia ni tetap, tak boleh ni. Jadi tak macam cahaya yang tak ada rongga, yang tak ada nafsu. Jadi dia dapat bayangkan bahawa kehendak, bahawa manusia ni adalah satu makhluk yang berkehendak. Jadi insting itulah yang menyebabkan malaikat tahu bahawa manusia boleh merosakkan muka bumi. Bukan disebabkan bahawa ada makhluk lain selain Adam ataupun jin juga sebelum Adam. Yang ini lebih menepati yang paling sahih dari kedua-dua pendapat yang pertama. Walau bagaimanapun pandangan yang pertama dan yang kedua itu juga tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak juga. Kerana pandangan itu juga terdapat pandangan yang kuat dari para sahabat Nabi, antaranya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Sedikitlah terbanyak tentang perkataan. Jadi yang pertama sekali firasat saja. Maksudnya yang ketiga ni cuba nak sebut bahawa itu hanyalah firasat para malaikat. Ada nak bertanya? Mungkin insya-Allah yang tentang pertanyaan tentang jawatan ataupun khalifah yang khalifah di muka bumi ini, insya-Allah. Ada malam ni dah baca Al-Mulk ataupun Ta'on sebagainya? Admin dah baca Al-Mulk ke belum? Saya pun tak tahu. Okey, insya-Allah. Baca Ustaz. Dah baca? Belum baca. Belum baca. Okey. Okey. InsyaAllah. Ada mungkin. Terima kasih Ustaz. Okey, boleh. Okey, sebelum kita nak ni mungkin ada satu atau dua soalan yang mungkin boleh nak bertanya ataupun mungkin boleh berkongsi maklumat dan sebagainya. Boleh soal di Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh nak nanya, Ustaz? Boleh. Begini, Ustaz. Sebenarnya betul nggak sih, Ustaz, kalau manusia itu diciptakan, istilah kata kasarnya, kalau sekarang orang bilang itu indigo ya? Indigo gitu. Jadi dia bisa melihat sesuatu, gitu kan? Dan kadangkala dia melihat sesuatu itu bukan yang baik-baik gitu loh. Dia melihat sesuatu, oh iya manusia ini begini, hatinya begini. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Maksudnya? Seperti ini. Misalkan dia dikasih kelebihan, bisa melihat, oh iya orang ini hatinya begini, dia jahat, dia ini. Apakah itu diperbolehkan kita menilai seseorang seperti itu dalam penglihatan kita gitu, Ustaz? Maksudnya dia menilai satu orang tu dengan begini. Iya. Dengan begini. Okey. InsyaAllah. Jadi, jawab soalan maksudnya kita melihat sesuatu tu dengan manusia tu begini-begini. Jadinya pertama sekali memang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia ni supaya melihat bersangka baik kepada orang beriman. Bersangka baik itu hanya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersifat tegaslah kamu kepada orang-orang yang kufar, kepada orang-orang yang kufar. Jadi di sini kita sebut tentang adakah kita nak sebut indigo yang disebut tadi itu adalah manusia ni adakah khasyaf, saya tak tahu, wallahu a'lam. Tapi untuk menilai hati orang sesuatu ni A dan B ni, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam melihat hati manusia. Sebab itu Islam menyuruh kita ini melihat kepada benda yang literal, benda yang nampak. Menghukum sesuatu perkara dengan perkara yang kita nampak saja. Contohnya dia tak pakai tudung. Maka orang begini, maka hukum dia berdosa.
maka hukum dia berdosa. Maka engkau begini, maka hukum begini. Kalau engkau begini, maka engkau begini. Itu perkara yang qadhi ataupun qada ataupun yang boleh meletakkan benda yang kita nampak. Tapi benda yang perkataan yang kita tak nampak menilai orang, maka kita tidak boleh menilai lebih daripada apa yang Allah boleh nilai. Nilai orang itu iaitu hati ni, maka itu Allah saja boleh menilai. Kita cuma boleh meletakkan satu perkara, jangan buat hati macam ni. Nanti kita begini. Tapi kita boleh menilai hati orang. Itu tahu. Kita cuma boleh menilai satu benda yang kita nampak dari satu hukum. Sebab tu syariat ni, dia cuma boleh menilai benda hukum yang nampak di depan mata, bukan di dalam hati. Allah. Terima kasih Ustaz atas kongsinya. Mohon halal ridha halalnya dunia akhirat. Satu lagi pernah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dia pernah bawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana seorang itu dia apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sekejap Okey, di sini Okey, dikata bahawa innallaha tajawaza li ummati amma haddatsna bi anfusina ma lam takallam aw ta'mal, dikata. Ini satu hadis yang sahih daripada hadis rawahul Bukhari. Maka dikata Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan umatku. Allah Taala memaafkan umatku amma haddatsat bihi anfusana. Apa yang terlintas dalam hatinya. Kalau macam akak tadi, ibu tadi, akak tadi yang mungkin dalam hati dia terlintas membaca hati orang, dia ni mungkin beginilah, apalah dia mungkin lintasan hati. Kan? Maka malam takallam, maka dia tidak berdosa. Bisikan-bisikan dalam hati itu tidak berdosa. Kerana apa tak berdosa? Allah maafkan. Atas bisikan-bisikan jiwa ni. Jiwa dia jahat. Ni hadis sahih, hadis Bukhari. Kan? Dikata bahawa selama mana dia malam takallam bihi, dia tidak bercakap. Au ta'mal bihi, ataupun mengerjakan, merealisasikan perbuatan tersebut. Jadi dekat sini apa yang Nabi Allah sebut? Nabi nak bagi tahu amalan hati ni, kita kalau ada sangkaan satu orang, sangka dia ni nyusahkan betul. Dia ni memang tak boleh pakai lah rasanya. Dia ni dalam hati je. Maka cukup Allah, kita bila tekan benda tu, kita terus diam dan tak mengamalkan dan tak mengucapkan dengan mulut, maka selagi tak menceritakan kepada sesiapa pun, baik suami kita, baik anak kita, baik sesiapa pun, maka belum lagi dikira salah. Belum lagi dikira salah, sebab itulah kalau bisikan hati ni, cukuplah kepada hati dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moga-moga kita ni memang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maksudnya kita terasa hati misalkan anak-anak kita depan dalam hati kita tak apalah. Sebab kita ni memang ada persangkaan. Sangkaan pada diri kita ni, pada orang lain memang ada. Cuma memanglah kadang-kadang anak-anak tu siapa-siapa tu terasa, tapi kita tak tubik, terasa gitu je. Tapi jangan tubik. Jangan tubikkan dia. Ya, jangan tubik yang keluar. Sebab biarlah kita ngadu pada Allah. Ngadu pada. Lepas tu kita istighfar, kata apa hati aku mikir gini, tak apa deh. Tak apa, hati saja tu memang manusia, memang Allah bagi dalam hati kita berbisik-bisik pada diri sendiri, tak apa. Tapi jangan realisasikan. Realisasikan saja, maka barulah dicatat satu kejahatan. Satu kejahatan. Jadi insya-Allah siapa-siapa di sini yang ada sangkaan buruk pada seseorang, ya, maka terima kasih Ustaz. Ustaz pun pandai cakap tu. Itulah. Okey. Dalam lama tak sebut nama Tubik. InsyaAllah. Mana Tubik? Kalau ada Tubik satu. InsyaAllah tak dulu. apa Ustaz. Faham. Tubik. Keluar. Okey. Kalau biasa kalau orang sana panggil, kalau Tubik keluar, Tubik. Lepas tu kalau berjalan, bergerak. Jadi itulah. Jalan derak. Faham juga sikit lah. Okey, jadi Patutlah. jadi moga-moga dia Allah ampunkan dosa kita semua. Jadi insyaAllah sama-sama kita bersedia untuk kita baca Al-Mulk. Yang mungkin yang dah baca pun tak apalah, kita dengar bacaan pun dapat pahala, membaca dapat pahala. Jadi insyaAllah wallahu a'lam, jadi sama-sama kita membaca dan selangi antara surah Al-Mulk ini dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk sahabat-sahabat kita boleh buka
القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة سورة الملك في كل ليلة وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة وشفاعة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Dah nak menutup? Okey. Tutup Ustaz. Ada yang nak tanya soalan lagi ke? Tak ada ni, apa? Tak ada. Admin tak ada nak tutup. Tutup Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah Isyak kita berjalan lancar dengan begitu ceritanya kisah Nabi Adam AS yang bertanya kepada malaikat kepada Allah kenapa Adam yang dibentakbir bumi. Semuanya telah dijelaskan, malaikat hanya ingin mengetahuinya. Moga bertambah ilmu pengajaran dari pengajian kitab ini. Kita juga dibolehkan untuk bertanya pada yang lebih tinggi untuk mendapat penjelasan. Kita tangguh mengajar kita malam ini Ustaz. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pada besok hari. Pada 6.45 pagi kuliah subuh kita bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur dengan bacaan surah Yasin, Hizbahar dan surat Mubin, doa dan tazkirah. Pada pukul 8.15 pagi kita ada kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim tadabbur surah-surah pilihan. Pada pukul 5 petang kita ada kuliah asar bersama Imam Farid bin Sya'ari, kuliah berkitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, bacaan dan tadabbur surah pilihan, hukum tajwid, doa dan bacaan surah Al-Mulk. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana telah sudi menjadi menerima majlis malam ini dan membacakan Al-Mulk. Terima kasih juga pada JNI, terima kasih pada jemaah. Saya mewakili JNI mohon maaf ada sebarang kekurangan, segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Ustaz. Kita jumpa Selamat.